Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, selamat datang ke kelas Cikgu Faz hari ini. Hari ini kita nak continue dengan bab 2. Tajuk dia adalah asas nombor. Bahagian yang pertama, part 1. Okey, sihat hari ni? Okey, cikgu doakan semua dirahmati Allah, jadi anak-anak yang soleh. Sebelum kita nak continue, ingat-ingat lagi tajuk sebelum ni. Awak perlu revision hari ni kita nak masuk kepada tajuk baru. So saya nak awak semua standby cuba tengok peta konsep. Apa yang awak belajar dalam tajuk yang ini, hanya sikit je sebenarnya. Yang pertama, awak kena tahu apa itu asas nombor yang tajuk kita hari ni. Dekat sini awak kena tahu asas nombor tu apa. Lepas tu, kena tahu pula kegunaan dia. Apa pentingnya tajuk ni? Dekat situ kita belajar. Itu yang main kita. Kena kenal dulu apa asas nombor. Yang kedua, dia melibatkan pertukaran asas. Nanti awak belajar apa itu asas. Nombor-nombor yang kita panggil nombor asas tu, dia ada pertukaran asas dia. Ada dua, terbahagi kepada dua, iaitu dia melibatkan pertukaran antara asas 10 kepada asas lain. Ataupun asas lain kepada asas 10. Saya tahu awak mesti macam bela-bela kan. Dah apa Cikgu Faz ni cakap kan? Tak apa, jangan risau. Awak tengok dulu basic keseluruhan tajuk ni dulu. Lepas tu kita go through satu-satu. Next continue. Pertukaran asas 2 kepada asas 8. Ataupun sebaliknya. Asas 8 dia boleh tukar kepada asas 2. Itu yang pertama awak belajar kat sini. Pertukaran asas. Macam mana nak tukar asas? Penukaran dia. Next continue. Bila kita dah tahu dah macam mana. Tadi tahu dah apa itu nombor asas. Lepas tu penukaran asas tadi. Lepas tu dia ada dua operasi yang terlibat dalam tajuk ini. Yang pertama adalah tambah, yang kedua tolak. Senang je, tambah dan tolak. Dia ada dua cara. Yang pertama bentuk lazim dan satu lagi penukaran asas. Ni kita tengok go through nanti satu-satu. Next continue. Kita tengok dulu. Sebelum kita nak belajar apa-apa, kena tahu dulu. Kalau saya akan tanya diri saya. Apa tajuk kita hari ni? Asas nombor. Apa tu asas nombor? Kita tengok dulu sejarah asas nombor. Apa itu asas nombor? Kita tahu dulu. Lepas tu kita nak tahu juga tajuk kita nak belajar hari ni apa gunanya. Betul? Takkan kita belajar sahaja tapi tak ada kegunaan dia. Kita tengok info yang pertama. Awak tengok info yang pertama. Asas nombor. Apa itu asas nombor? Kita tengok. Asas nombor adalah kunci untuk segala pengiraan dalam kehidupan seharian. Nombor-nombor yang kita guna hari ni, itu antaranya adalah asas nombor. Kita tengok. Asas nombor. Sistem nombor yang merangkumi digit 0 hingga 9. Yang kita guna hari-hari itu. Dalam matematik, itulah namanya asas nombor. Nak tengok dulu. Kita tengok dulu info-info dia. Nanti bila ada contoh nanti lagi awak faham sebenarnya. Info yang kedua. Kita tengok info yang kedua. Antara bidang yang boleh diceburi. Maksudnya kalau kita besar nanti awak nanti dah belajar. Besar-besar nanti bidang yang menggunakan banyak menggunakan asas nombor. Tajuk asas nombor ni yang pertama sains komputer. Kalaulah buat sistem komputer, itu gunanya asas nombor. Sebab komputer ni tak boleh baca. Banyak macam kita boleh baca banyak benda kan. Tapi komputer dia limit. Dia hanya tahu coding-coding dia je. Contoh dia bagi nombor 1 ke kanan. So komputer dah setting dah. Orang dah setting dah. Kalau nombor 1, dia ke kanan. Faham tak? Kalau nombor 001, dia bergerak ke depan. So bergeraklah ke depan. Dia bukan macam kita. Kita boleh bahasa Melayu. SSAWAIA. Dia bukan. Next seterusnya.
Dia kegunaan dia adalah untuk penyelidikan dan pembangunan. Contoh dia adalah teknologi reka bentuk, farmasi, macam-macam lagi kegunaan untuk tajuk asas nombor. Setakat ni boleh follow saya. Okey, tadi awak dah tahu dah sejarah dia, kegunaan dia. Seterusnya kena tahu dulu cara macam mana nak baca dan tulis asas nombor. Okey, faham ni? Okey, kita tengok awak skrin awak ni. Okey, cuba tengok. Ada nombor 2, ada nombor 8, ada 9, ada 3. Lepas tu ada 5 kecil di bawah. Bukan di atas. Kalau di atas kita panggil kuasa. Di bawah ni apa? Okey. Cara nak baca asas, yang awak kena baca satu-satu nombor. 2, 8, 9, 3. Asas dia 10. Maksudnya awak baca je ni. 2, 8, 9, 3. Asas 5. Okey. Faham ni? Okey, contoh saya bagi. Okey, saya bagi nombor yang lain. Okey, 5, 2, 1, 3, 4. Saya pun letak 8 kecil kat sini. Ini maksudnya kena baca dia 5, 2, 1, 3, 4, asas 8. Okey, faham ni? Ini cara baca dan cara tulis. Kenapa kita tak boleh baca yang ini? Kita tak boleh baca 2893. Sebabnya nilai di tempat dengan digit untuk asas 5 dia tak sama. Okey, nanti kita nak tengok dulu. Ini awak jangan risau, awak tengok dulu cara baca dan tulis dulu. So awak kena tahu cara baca dia kena satu-satu dan 5 ni sebagai asas dia. Okey, jelas ni? Okey, next. Kita terus kepada jenis asas. Okey, ada beberapa jenis asas. Okey, ada 9 jenis. Yang pertama, asas 2. Kedua, asas 3. Asas 4. Asas 5. Asas 6. Asas 7. Asas 8. Asas 9. Asas 10. So, asas 2 sampai asas 10 ni yang kita perlu belajar tingkatan 4. Selibas awak tingkatan 4, awak perlu tahu asas 2 sampai asas 10 je. Okey. Jelas yang tu? So, tadi dah tahu sejarah, guna dia, cara baca. Sekarang kita tengok jenis asas. Dah tahu jenis asas? Awak tahu ada asas 2 sampai asas 10. Okey, next. Okey, yang keempat, digit yang digunakan dalam asas 2 hingga 10. Awak dah tahu, awak kena tahu, awak belajar adalah asas 2 hingga asas 10. Asas 1 tak ada Okey, lepas tu awak kena tahu dulu. Asas 2, nombor-nombor yang berada di asas 10, asas 2. Okey, kalau asas 2, nombor-nombor yang kita boleh guna adalah 0, 1. 2 tak. Sebabnya kosong dia dah terlibat. Okey. Asas 3 pula, nombor yang boleh terlibat, nombor yang ada dalam, digit nombor yang ada dalam asas 3 iaitu 0, 1, 2. 4 pun sama. Nombor 4 tak ada, dia sampai nombor 3 sahaja. Nombor-nombor digit yang kita boleh gunakan, nombor asas 2 sampai asas 10, hanya sampai nombor 9. Contoh asas 10. Ini maksimum yang kita belajar kan? Maksudnya nombor digit dia adalah 0 sampai 9. Okey. Itu info yang awak kena tahu. Digit yang berada dalam asas 10, asas 2 hingga asas 10. Okey, jangan risau. Bila kita dah tengok info, saya dah kata, belajar matematik ni, tahu dulu info. Okey, seterusnya kita tengok, go through pada satu-satu contoh. Kalau semakin banyak contoh yang awak boleh buat, awak boleh tengok dan awak boleh buat guna tangan sendiri selepas awak faham, itu lagi bagus. Okey, kita tengok tadi. Info yang kita tahu tadi, kalau asas 2, nombor dia, digit dia, 0 sampai 1 saja. 0 dengan 1. Okey, saya bagi 2 kolom kat sini.
Okey, nombor yang kita boleh isi apa-apa sahaja nombor. Syarat dia 0 hingga 1 sahaja. Contoh saya bagi 101. Okey. Ada tak nombor yang lain? Okey, contoh saya bagi lagi nombor 11001. Kan syarat dia tadi asas 2 hanya digit 0 dan 1 sahaja. Faham ni? Kalau saya tulis macam ni, saya bagi digit. Okey, 1052. Okey, adakah ini nombor asas 2? Jawapan dia tidak. Kenapa tidak? Sebabnya digit dia tadi hanya 0 dan 1 saja. Tapi kita ada 5, kita ada 2. So, maksudnya yang saya tulis ini 1052 bukan asas 2. Okey, faham ni? Apa-apa sahaja nombor yang awak boleh tulis. Okey, contoh asas 3. Saya bagi 1001. Pun boleh. Ataupun saya tambah lagi. 2. Tak kisah. Asalkan digit dia mesti sampai 2 je. 0 sampai 2. Okey, saya tulis sini pula. 101. Adakah di asas 2? Asas 3. Jawapan dia ya. Walaupun nombor 101 dia berada asas 2. Tapi dia juga berada di dalam asas 3. Faham tak? Dia syarat dia nombor asas 3, nombor 0, digit 0, digit 1. Saya tulis dah sikit sini. Digit 0, digit 1, digit 2. Apa-apa nombor tak kisah. Asalkan dia 0, 1, 2. Okey, jelas ni? Okey, next continue. Kita bagilah asas 4. Asas 4 kita nak bagi apa? Okey, 3021. Asas 4. Lagi 2003. Asas 4. Okey, so seterusnya yang ini awak buat sendiri Kita terus kepada asas 10 je. Saya terang asas 10. Asas 10 digit dia antara 0 sampai 9. Apa-apa sahaja digit 0 sampai 9 awak boleh tulis. Contoh dia 10543. Okey. Dia tak lebih dari 9 kan? Okey, contoh lain. 69912. Ini merupakan asas. Saya letak lagi kosong kat sini. Tak ada hal. Okey, ini merupakan asas kepada 10. Okey, jelas ni? Okey, seterusnya kita nak masuk kepada yang kelima. Info yang kelima adalah apa itu asas 10. Okey, asas 10 yang kita selalu, ini adalah basic yang kita guna hari-hari. Iaitu nombor bulat. Yang awak belajar dari tadika. Sampai sekarang itu namanya asas 10. Digit-digit yang ada adalah 0 sampai 9. Betul? Okey, contoh yang ini. 46656. Okey, hanya asas 10 sahaja yang kita boleh baca 46,656. Yang kita belajar, yang belakang ni, ada 2 yang sini. Nampak tak? Yang awak belajar sekolah rendah. Ada nilai tempat. Ingat lagi tak? Apa itu nilai tempat? Apa itu nilai digit? Yang ini awak dah belajar. Nilai tempat yang kita belajar sebelum ini, nilai tempat bagi asas 10. Okey, contoh saya buat. Okey, kita tengok. Saya gariskan nombor 5. Okey, nilai tempat bagi nombor 5 adalah 10. Ingat lagi? Okey, manakala nilai digit bagi nombor 5 ni adalah 50. Okey, kita tengok pula. Okey, saya terang tentang 5, iaitu nilai tempat bagi 5 tadi. Okey, so kita tengok go through satu-satu. Ingat lagi yang awak belajar sekolah rendah. Nombor 6 ni, kalau nilai tempat ni kita panggil kisar 5 tadi 10 kan. Okey, 6 ni sebagai
100. Okey, 6 ni. Kalau ditanya nilai tempat ni adalah 1000. Ingat lagi tak? Okey, next nombor 4 ni kita wakilkan sebagai nilai tempat dia adalah 10,000. Okey, tu tak ada masalah nilai tempat ingat lagi. Okey, seterusnya nilai digit pun sama. Kalaulah saya tanya 4 ni, nilai digit bagi 4. So, jawapan dia adalah 40000. Okey, jelas ni? Okey, sifar lah tu. 0 tu sifar. Okey, next continue. Okey, info yang ke-6 yang kita perlu tahu dalam asas. Okey, yang tadi kita dah tengok asas 10 kan? Okey, yang awak dah belajar sekolah rendah adalah nilai tempat dan nilai digit. Okey, so kita nak tahu, kan saya dah terangkan tadi. Ada asas yang awak perlu tahu adalah asas 2 sampai asas 10. Okey, macam mana kita nak cari nilai tempat dia. Yang kedua kita cari nilai digit. Yang ketiga kita cari nilai nombor. Okey, ini yang kita perlu tahu. Okey, kita masuk yang pertama, nilai tempat. Tadi kita dah tahu nilai tempat bagi asas 10. Okey, so kita tengok asas-asas lain lah. Okey, contoh nilai tempat. Sekarang kita ada main ada 3. So, yang pertama nilai tempat. Yang kedua, ni nilai tempat. Yang kedua nilai digit. Dan satu lagi. Dan satu lagi apa? Okey, ingat lagi tak? Nilai nombor. Ini adalah tambahan bagi awak. Okey, kita tengok contoh. Okey, dah ready dah? Kita tengok contoh. Contoh 1. Apa-apa sahaja mesti baca dulu soalan. Okey, nyatakan nilai tempat. Nilai tempat. So, awak garislah nilai tempat. Soalan nak tanya nilai tempat. Bagi setiap digit, ada digit-digit nombor di sini. Dalam nombor di bawah. Dia nak tanya nilai tempat. Okey, macam mana kita nak tahu nilai tempat? Yang pertama, awak lukis dulu kotak ni. Yang di atas tu adalah nombor asas 8. Yang ni cara baca dia ingat lagi tak? 6, 2, 3, 1 asas 8. Okey, so awak tulis nombor digit dia adalah 6, 2, 3, 1. Okey, sekarang macam mana kita nak tahu nilai tempat? Tadi kalau asas 10 nilai tempat tu 10, ratus ribu macam tu kan? Tapi kalau nilai 8 dia tak macam tu. Okey, kita mula dengan belah kanan. Belah kanan, asas. Asas dia adalah 8. Sebab kalau soalan ditanya asas 8, maksudnya nilai tempat dia adalah asas 8. Okey, start daripada di belah kanan ni adalah 8 kuasa kosong. Ingat Okey, so yang pertama ni kalau lah nombor digit dia 8, nilai tempat bagi 1 ni adalah 8 kuasa kosong. Okey, seterusnya untuk 3. Nilai tempat untuk 3 adalah 8 kuasa 1. Kalau nilai tempat bagi digit 2 adalah 8 kuasa 2. Seterusnya adalah 8 kuasa 3. Inilah kita panggil nilai tempat. Okey, faham ni? Okey, next kita continue. Itu tadi asas 8. Kita tengok asas 2. Kita tengok 111101. Asas dia 2. Betul tak? Asas 2 digit dia nombor 0 dengan 1 saja. So betul lah ni. Okey, sebarang digit yang ada nombor 0 dengan 1 sahaja. Itu adalah asas 2. Okey, langkah yang pertama buat dulu kotak. Okey. So isikan nilai. Okey, nilai 111101. Okey, sebab dia nak asas 2. So, maksudnya nilai tempat kita adalah 2 kuasa kosong. Bagi kosong ni adalah 2 kuasa 1. Okey, digit 1 ni, kita akan dapat nilai tempat dia untuk asas 2 adalah 2 kuasa 2. 2 kuasa, ni 2 kuasa 3. Ini 2 kuasa 4. Dan 2 kuasa 5. Setakat ni jelas? Kalau soalan tanya, nilai tempat bagi digit 1 adalah 2 kuasa 3. Yang ni nombor 1 ni, 2 kuasa 3.
Setakat ni jelas apa itu nilai tempat. Kalau lah kuasa 8 dia tak panggil 10, 100,000 tu. Dia akan panggil untuk nombor 6. Nilai tempat bagi digit 6 ni adalah 8 kuasa 3. Okey, setakat tu jelas Okey, next kita continue soalan info tentang nilai digit. Apa itu nilai digit? Yang sebelum tu kita tulis 50, 50, betul? Okey, kita tengok dulu satu demi satu nilai digit. Okey, contoh dia dulu Ni sekarang nilai digit. Baca dulu soalan. Yang pertama, okey baca soalan yang ni Nyatakan nilai digit. Soalan nak nilai digit. So, ini yang main kita. Nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey, so langkah yang pertama sama juga. Awak buatlah kotak ni, jadual ni. Awak tulis dulu nombor yang diberi, digit yang diberi. 5037. 5037. Okey, kita mula dengan yang di belakang. So, yang di belakang dia adalah 7, betul? Asal 9, maksudnya kita start dengan nilai tempat dia. Lepas tu tulis nilai tempat. Kita dah tahu nilai tempat kan? 9 kuasa 0. 9 kuasa 1. 9 kuasa 2. Hilang pula. 9 kuasa 3. Okey, setakat ni jelas? Okey, selepas kita buat nilai tempat bagi digit-digit yang berada di atas ni. Okey, sekarang dia nak tanya nilai digit bagi nombor 5. Digit 5 ni kan. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, so awak ambil nilai yang ini, nombor 5 ni. 5 darab dengan 9 kuasa 3. So, answer dia macam mana answer dia? Senang je. Awak ambil je kalkulator awak. Buka balik kalkulator awak. Okey, kalkulator standby kalkulator. So, 5 darab dengan 9 kuasa 3. Ni button kuasa Kuasa 3. So, answer dia akan dapat 3645. Akan dapat 3645. Ini jawapan kita bagi nilai digit. Setakat ni jelas? Okey, next continue contoh yang seterusnya. 3501 asas 6. Soalan tanya nilai digit bagi nombor 5. Okey, cara yang pertama mesti buat jadual yang ni. Tulis dulu nombor dia 3501. Bila kita dah tulis, okey, sekarang kita tengok asas. Asas 6. So, kalau asas 6, kita tulis 6. Okey, mesti dengan start dengan 6 kuasa berapa? 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Okey, settle yang itu. Okey, kita tengok soalan. Kenapa dia hilang? Okey, ini 6 kuasa 1 tadi kan? Ini 6 kuasa 2, betul? Okey, next continue. Kita tengok dulu soalan. Soalan nak nombor 5. Tengok ni nombor 5. So, kita tengok bahagian yang 5. Saya highlight kan kat sini. Yang ada nombor 5. Nampak ni nombor 5. So, kita ambil nilai ini sahaja. Sebab dia tanya nilai digit dia. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, ambil nilai 5. 5 darab dengan 6 kuasa 2. So, answer. Okey, ambil buka kalkulator awak. Okey. 5 darab 6 kuasa 2. So, answer dia adalah 180. So, awak tekanlah 100 berapa tadi? 180. So, awak tulislah 180. Dah siap. Senang. Nilai tempat dan nilai digit. Okey, next continue nilai nombor. Okey, nilai nombor ada dua cara nak cari nilai nombor. Dia ada kesinambungan. Mula tahu nilai tempat, tahu nilai digit. Sekarang nilai nombor ada dua cara. Satu pengumpulan dan satu penambahan nilai digit menggunakan blok. Tapi hari ini saya pilih, saya terus siap-siap ajar awak benda yang senang saja. Saya pilih pengumpulan. So, menggunakan blok ni awak boleh tengok dalam buku teks. Macam mana dia buat penambahan menggunakan blok tu.
Hari ni kita nak terus continue pengumpulan. Okey, cuba tengok pengumpulan. Macam mana kita nak cari nilai nombor melalui kaedah pengumpulan? Okey, tengok contoh. Tentukan nilai nombor. Okey, soalan nak nilai nombor. Nilai nombor yang berikut. Okey, langkah yang pertama macam biasa, kita start yang pertama, kita tulis dulu nombor-nombor dia. 3, 4, 0. Okey, asal dia berapa? Asal dia 5, betul? So, awak tulis 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okey, so macam mana nak cari nilai nombor? Nilai nombor adalah hasil tambah daripada pendarapan yang nilai-nilai ini. So maksudnya akan jadi tambah. Okey, so macam mana kita nak start buat? Okey, kita yang tadi kanan ke kiri kan? Yang ini kita buat kiri lah. Okey, buat bracket 3 darab dengan 5 kuasa 2. Okey, tutup bracket tambah dengan, kita buat yang ni pula. Okey, bracket 4 darab dengan berapa? 5 kuasa 1. Okey, next tambah dengan, lagi ambil nombor yang ini, 0 darab dengan 5 kuasa 0. So, akan dapat jawapan dia. Ini semua awak boleh tekan kalkulator. Macam nak tekan kalkulator? Buka sekarang kalkulator awak. Okey, ikut je sebiji macam dia. Okey, bracket 3 darab dengan 5 kuasa 2. Tutup bracket. Tambah dengan bracket 4 darab dengan 5. 5 kuasa 1 maksudnya 5. Tak payah tulis pun tak apa. Okey, tambah dengan, apa sahaja yang darab dengan 0. 5 kuasa 0, dia akan dapat 1. Awak belajar indeks tingkatan 3. Okey, 5 kuasa 1, 1 sebenarnya. Kalau tak, awak tak pasti awak tekan kalkulator. So, ini 1, 0 darab 1 akan dapat 0. So, tak payah tulis. Terus sampai sini. So, answer dia adalah 90. Terus je tulis. Ini jawapan dia adalah 95. Siap. Okey. Senang je kan? Mudah je kan? Itulah. Tengok step dia. Yang pertama, nilai tempat. Yang kedua, nilai digit. Dan seterusnya, kita belajar nilai nombor. Next, kita continue dengan soalan seterusnya. 3, 4, 1, asas 7. Okey, yang pertama, kena buat dulu nombor. Yang kedua, nilai tempat. Ini saya dah cakap. Kalau asas 7, dia akan tulis 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Okey, so kita buat nak cari nilai nombor menggunakan kaedah pengumpulan. Okey, langkah yang pertama, darab dulu yang ini kan. Okey, bracket 3 darab dengan 7 kuasa 2. Okey, tambah dengan berapa? Tambah dengan 4 darab 7 kuasa 1. Seterusnya tambah dengan 1 darab 7 kuasa 0. Okey, so sama dengan, awak klik je kalkulator awak. Okey, satu-satu pun tak ada masalah. Okey, bracket 3 darab 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. Tutup bracket. Tambah dengan bracket 4 darab dengan 7. Kuasa 1 kuasa 1 akan dapat 7 lah. Okey, tambah dengan ni kosong ni. 1 darab kosong. Ya ke 1 darab kosong? Semua yang kuasa 7 kuasa kosong itu maksudnya 1. 1 darab 1 akan dapat 1. Kalau tak percaya awak buat tambah dulu. Tambah bracket. Bracket berapa? 1 darab dengan 7 kuasa 0. So, sama dengan 176. 176. Ini jawapan kita. Siap.